perolehan kerajaan. Sebelum saya mengungkap dengan lebih lanjut isu yang berkaitan dengan perolehan kerajaan, saya akan berikan maksud apa itu perolehan kerajaan. Seperti yang kita sedia maklum, perolehan kerajaan adalah satu proses yang dilakukan oleh suatu agensi bagi mendapatkan sesuatu keperluan daripada pihak ketiga dengan menggunakan wang yang telah diperuntukkan mengikut undang-undang, peraturan tata dan garis panduan yang telah ditetapkan secara mengambil kira prinsip dan dasar kepada kerajaan yang berkaitan. Okey, kes yang boleh dikaitkan dengan isu perolehan kerajaan adalah seperti kes bekas setiausaha politik Masyabu iaitu Muhammad Azhar yang didakwa atas 5 tuduhan meminta dan menerima rasuah yang berjumlah lebih daripada 6.3 juta. Walau bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah. Muhammad Azhar dituduh memperoleh 50,000 daripada Ilyas Jemadi Tajuddin, pengarah urusan Aqsa Solutions Sembilan Berhad, atas pertuduhan pertama sebagai balasan membantu FEHM entiti Sembilan Berhad supaya dipilih menjadi rakan strategik dan penyedia penyelenggaraan sistem perisikan kementerian itu. Bagi pertuduhan kedua hingga kelima, Muhammad Azhar dilaporkan memperoleh 1.35 juta daripada dua agensi di mana tujuannya adalah sama seperti pertuduhan yang pertama. Kedua-dua tuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 16A B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang jika didapati bersalah melibatkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda tidak kurang RM10,000 atau 5 kali ganda nilai suapan mengikut mana-mana nilai yang lebih tinggi. Mahkamah membenarkan tertuduh dikajamin sebanyak RM300,000 dengan dua penjamin selain perlu melaporkan diri bermula November di pejabat SPRM pada setiap bulan serta pasport diserahkan hingga kes tersebut selesai. Berdasarkan kes tersebut, isu perolehan yang boleh dikaitkan ialah isu rasuah di mana bekas setiausaha kepada Masyabu didakwa menerima rasuah dengan menerima dan memberi bantuan untuk menjadi rakan kongsi kepada agensi yang terlibat yang menyebabkan beliau didakwa atas 5 tuduhan sekaligus. Seterusnya adalah mengenai prosedur operasi standard SOP perolehan. Prosedur operasi standard SOP merupakan arahan bertulis ataupun dokumen yang merujuk kepada aktiviti harian atau fungsi suatu prosedur sesebuah syarikat. SOP ini membawa informasi untuk melaksanakan kerja dengan cara yang betul di samping menjamin pengeluaran dan kualiti produk yang konsisten. SOP yang diwujudkan dapat meningkatkan kecekapan pekerja dan dapat mengurangkan kesilapan pekerja. Dalam perolehan, ianya juga memerlukan SOP yang dapat menjamin pengeluaran, pendapatan dan keuntungan yang bersih terutama dalam perolehan kerajaan yang melibatkan penjawat awam. Terdapat beberapa SOP perolehan yang telah ditetapkan kerajaan yang perlu dipatuhi oleh semua bahagian kerajaan, jabatan kerajaan dan agensi kerajaan. Untuk memerlukan sesuatu perolehan, permohonan perolehan tender CPP01 perlu dimulakan terlebih dahulu dan diikuti permohonan perolehan pembelian terus CPP02/1 lalu diikuti oleh permohonan perolehan sebut harga CPP02/2 diikuti juga permohonan perolehan rundingan terus PK7 CPP03/1 dan permohonan perolehan rundingan terus EGPA CPP03/2 serta permohonan perubahan atau pelanjutan kontrak CPP04. Setiap SOP ini terdapatnya carta aliran perolehan, senarai semak permohonan, memo permohonan, sijil akuan penerimaan bekalan atau perkhidmatan, nota arahan perbendaharaan 201 dan juga format permohonan yang tersendiri. Untuk meneruskan perolehan, setiap perkara ini perlulah diikuti prosedurnya. Apabila sudah selesai setiap proses SOP ini, terdapat pula dokumen arahan pegawai pengawal Kementerian Komunikasi dan Digital KKKM yang perlu diambil tahu oleh pegawai kerajaan iaitu peraturan dan peranan pegawai penerima barang atau perkhidmatan di Kementerian Komunikasi dan Digital dan garis panduan dan carta ahli pengumpulan dan pelepasan bon perolehan bekalan dan perkhidmatan. Perkara ini adalah penting untuk sentiasa dirujuk oleh pegawai kerajaan mengenai perolehan. Setiap perkara ini boleh dirujuk di laman portal rasmi Kementerian Komunikasi dan Digital KKKM. Oleh itu, dengan adanya SOP ini diharapkan semua perolehan bertepatan dengan prosedur-prosedurnya dan setiap perkara yang bercanggah dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dapat dipanteras. Berdasarkan keratan akhbar di atas, terdapat beberapa pelanggaran SOP perolehan. Antara bentuk pelanggaran dalam kes tersebut adalah berbentuk pembekalan yang tidak mengikut spesifikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana kes yang dinyatakan dalam keratan akhbar tersebut adalah projek yang melibatkan kerja-kerja penaik tarafan jalan di Sarawak di mana terdapatnya kecacatan sesuatu dan ianya dikesan apabila projek jalan ini dikurangkan kualiti pembuatannya sehingga menyebabkan jalan berkenaan cepat rosak lalu menyebabkan kerugian jutaan ringgit kepada kerajaan. Oleh hal yang demikian, berkemungkinan bahawa perkara ini berlaku disebabkan adanya kontraktor yang cuba mendapatkan keuntungan lebih dengan membekalkan barang atau perkhidmatan yang berkualiti rendah dan daripada itu wujud rundingan sulit antara pegawai perolehan dan kontraktor yang terlibat. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi dengan pegawai perolehan terbabit dan hal ini juga berlaku berpunca daripada sikap cuai dan sambil lewa pegawai penerima yang tidak menjalankan tugasnya dengan membuat semakan semasa pembekalan barang atau perkhidmatan itu berlaku.
Selain itu, berdasarkan keratan akhbar di atas, bentuk pelanggaran dalam kes tersebut juga adalah berbentuk penggunaan orang tengah dalam urusan perolehan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam projek penektarafan jalan di Sarawak ini, terdapat orang tengah yang terlibat di mana orang tengah ini terlibat dengan rasuah dan mengemukakan tuntutan palsu bernilai puluhan juta ringgit berhubung dengan pelaksanaan 10 projek lain untuk kerja-kerja menektaraf jalan yang bernilai hampir 800 juta ringgit. Antara orang tengah yang mungkin selalu menimbulkan masalah berkaitan isu ini adalah individu-individu yang menggunakan kelebihan mereka itu apabila mereka mempunyai hubungan rapat dengan golongan yang mempunyai kedudukan tinggi demi keuntungan dan untuk faedah kepada diri mereka sendiri. Sebagai contoh, orang tengah ini boleh dikatakan seseorang itu adalah merupakan pegawai khas, setiausaha sulit, setiausaha politik atau kenalan kepada mana-mana menteri, ketua jabatan, pegawai yang terlibat dalam perolehan dan banyak lagi kategorinya. Dalam kes ini, orang tengah yang terlibat adalah dua pengarah syarikat yang berpangkat datuk dan dengan gelaran yang mereka pegang membuatkan mereka berani untuk melakukan kegiatan rasuah ini dalam perolehan kerajaan tanpa mereka mengambil kisah bahawa perbuatan mereka itu adalah salah laku di mana mereka ini akan diberi tindakan undang-undang. Oleh itu, isu rasuah ini tidak akan berlaku selagi seseorang pegawai awam yang terlibat dalam perolehan itu benar-benar bertanggungjawab, dan apabila pegawai awam itu telah terlibat dalam rasuah, mereka ini hanya memikirkan kepentingan diri mereka sahaja. Saya akan menjawab soalan yang ketiga, iaitu jelaskan pandangan anda tentang nilai etika dan integriti pejabat awam pada masa kini berhubung kes yang seumpamanya dan sokong hujah anda dengan kajian-kajian lepas yang berkaitan. Sebelum saya memberikan pandangan mengenai nilai etika dan integriti pejabat awam pada masa kini, saya ingin memberitahu maksud nilai etika dan integriti. Nilai merupakan satu kepercayaan yang mendorong seseorang ataupun institusi bagi bertindak mengikut pemilihan di mana ia berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Manakala pula etika pula bermaksud tanggungjawab dan tingkah laku seseorang terhadap masyarakat. Seterusnya pula ialah integriti. Integriti ini merujuk kepada seseorang yang telah menjawat apa sahaja jawatan yang telah diamanahkan di dalam perkhidmatan kerajaan. Maka penjawat awam tersebut mesti menjalankan pekerjaan secara jujur dan amanah mengikut bina kuasa dan tugasnya. Di dalam perkhidmatan awam terdapat 3 prinsip etika yang telah diamalkan. Yang pertama adalah kenegaraan, yang kedua etika kerja dan yang ketiga nilai-nilai murni. Pada pandangan saya, nilai etika dan integriti dalam pejabat awam sangatlah penting bagi seseorang individu yang bekerja dalam perkhidmatan awam. Namun pada masa kini, nilai etika dan integriti dalam pejabat awam sering dipertikaikan oleh kerana terdapat juga sesetengah individu pejabat awam yang melakukan sesuatu aktiviti yang mengatasi prosedur dalaman, struktur dan sistem pekerjaan itu sendiri. Kita melihat perkara ini dalam kes rasuah keteririsan perolehan kerajaan di mana kes ini adalah mengenai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM, Datuk Seri Azam Baki telah berkata bahawa terdapat banyak kes keteririsan perolehan kerajaan yang berlaku yang membabitkan agensi kerajaan. Selain itu, di dalam kes ini juga, SPRM telah menahan 2 pengarah syarikat yang berpangkat datuk di mana mereka ini terlibat dalam kes rasuah serta mengemukakan tuntutan palsu. Seterusnya pula adalah nilai etika dan integriti juga semakin hilang di dalam penjawat awam juga adalah disebabkan masalah peribadi. Hal ini kerana terdapat sesetengah penjawat awam yang menggunakan kedudukan mereka bagi menampilkan sesuatu. Perkara ini juga telah melanggar nilai etika dan integriti seseorang penjawat awam oleh kerana sebagai penjawat awam, mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan kedudukan mereka bagi menampilkan sesuatu perkara. Perkara ini kita boleh lihat di dalam kes penjawat awam di mana mereka telah direman selama 6 hari bagi membantu siasatan salah guna kuasa. Kes ini adalah berkaitan 2 individu pejabat awam yang bertugas di Negeri Sembilan telah direman selama 6 hari oleh kerana mereka disyaki telah menyalahgunakan jawatan masing-masing bertujuan untuk meminta dan menerima sumbangan daripada ahli sebuah pertubuhan. Perkara ini mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Seterusnya pula kita boleh lihat pada masa kini terdapat banyak kes rasuah yang telah berlaku di kalangan pejabat awam di mana mereka menerima duit ataupun menerima wang daripada pihak yang mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam perkhidmatan awam. Perkara ini juga merupakan satu kesalahan di dalam perkhidmatan awam kerana ia telah melanggar nilai etika dan integriti di dalam pejabat awam. Antara kes rasuah yang boleh kita lihat di dalam pejabat awam adalah seorang pejabat awam dan seorang pesara kerajaan telah ditahan oleh SPRM Pahang kerana dalam kes ini kedua-dua suspek tersebut dipercayai telah menerima rasuah sebanyak RM500 hingga ke RM2,000 daripada pemilik sebuah syarikat. Dalam kes ini, 2 suspek tersebut telah menerima rasuah daripada seseorang individu sebagai balasan bagi individu tersebut melepaskan barang-barang yang telah disita oleh salah sebuah jabatan kerajaan yang telah membabitkan dengan aktiviti perhutanan. Ketua Audit Negara adalah satu agensi yang berperanan sebagai institusi audit yang mengendalikan pengauditan yang berkaitan kewangan dalam sektor awam. Berkenaan kes di atas, mengikut prosedur oleh Ketua Audit Negara, prosedur pengauditan bermula dengan 2 peringkat iaitu pengauditan interim dan pengauditan muktamad. 2 peringkat ini akan diguna pakai dalam proses pengauditan terhadap penyata kewangan. Sistem audit ini adalah untuk mengesahkan kawalan dalaman dengan tujuan dapat meningkatkan kebenaran dan keterusan dalam sistem pengoperasian.
Jabatan dan Kementerian Kerajaan Malaysia mesti mempunyai operasi keuangan. Mereka diaudit oleh Ketua Audit Negara. Kedudukan ini adalah penting untuk meningkatkan accountability pengurusan awam. Setiap tahun, Ketua Audit Negara menerbitkan laporan yang menggariskan cara setiap kementerian menguruskan keuangannya. Dengan cara ini, ia akan menghasilkan halangan bagi timbulnya segala masalah keuangan yang berlaku dalam negara ini. Tugas Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam atau PAC adalah untuk memantau pentadbiran dana awam dan kerajaan dan juga merupakan jawatankuasa yang penting dan bersifat bebas di Parlimen. Berkenaan prosedur oleh PAC dalam sistem Parlimen Malaysia, ia merupakan salah satu daripada struktur kebertanggungjawatan dalam sistem tersebut. Ia berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak agensi dan badan bebas untuk melaksanakan tugasnya. Laporan audit daripada Ketua Audit Negara berkenaan accountability keuangan kerajaan merupakan sumber utama PAC dalam menjalankan prosedur. PAC amat mementingkan tadbir urus awam yang baik, di mana dari segi prestasinya juga dalam pengurusan perkhidmatan yang sangat efektif dan efisien seperti yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan sekaligus memastikan perkhidmatan yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan serta pengurangan terhadap pembaziran dana dan sumber. Di samping itu, PAC juga amat menitik beratkan pematuhan terhadap undang-undang yang perlu dilakukan pada setiap organisasi di mana perlu patuh segala peraturan, piawaian dan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunapakai oleh masyarakat terhadap amalan integriti dan telus dalam perkongsian maklumat. Walaupun kerajaan telah menggunakan falsafah let the managers manage dalam hal pemindahan mesin, masih perlu ada sistem untuk menjamin penambahbaikan tadbir urus awam yang berterusan. Oleh itu, sebagai tambahan pada fungsi Ketua Audit Negara dalam memantau dan mengaudit perikanan awam, prestasi projek dan program kerajaan melalui Jabatan Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Awam Negara yakni PAC juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan tadbir urus awam. Seterusnya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau SPRM. Prosedur oleh SPRM ini mempunyai 4 tugas iaitu melaksanakan siasatan, pendakwaan dan perundangan serta merekodkan segala maklumat. Dalam penyiasatan, Akta Suruhanjaya Pencegahan Seksyen 7 bertujuan untuk melaksanakan siasatan ke atas sesuatu kes untuk membasmi rasuah oleh pegawai SPRM. Terusnya, dalam skop perisikan, mereka dipertanggungjawabkan untuk mengumpul maklumat dan data yang lengkap untuk dijadikan bukti. Kemudian, skop pendakwaan dan perundangan, tugasnya adalah untuk membuat analisis siasatan yang dibuat oleh bahagian siasatan tadi, serta pendakwaan perbicaraan dengan amanah juga dilaksanakan tertakluk kepada undang-undang. Akhir sekali, pengurusan rekod dan maklumat dipertanggungjawabkan untuk merekod dan mengurus semua maklumat dan bukti sebagai dokumen penting. Matlamat kerajaan adalah untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam di mana bahagian kecemerlangan dan profesionalisme meliputi peningkatan dalam beberapa bidang, termasuk inisiatif dalam pemantauan prestasi dan pengurangan birokrasi. Selain itu, Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2013 iaitu berkuat kuasa pada 1 Ogos 2013 mewajibkan penubuhan unit integriti oleh semua kementerian, jawatan dan agensi kerajaan. Menurut Perkeliling semasa didapati 6 tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh SPRM untuk melaksanakan melalui BCP. Yang pertama ialah peningkatan integriti. SPRM akan memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam setiap pegawai SPRM melalui pewujudan modal insan yang lebih berintegriti dan pembentukan budaya integriti dan prinsip moral. Yang kedua ialah pengurusan aduan yang akan mengambil kira sebagai sebarang laporan salah laku atau pelanggaran disiplin yang tidak bersifat jenayah dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ketiga ialah pengesanan dan pengesahan yang membolehkan penemuan dan pengesahan aduan atau maklumat mengenai salah laku dan kesalahan tata tertib bukan jenayah yang melibatkan kaki tangan SPRM. Perkara itu hendaklah dikemukakan kepada Sekretariat Tata Tertib untuk tindakan sewajarnya di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 atau tindakan pentadbiran lain apabila terdapat asas kepada pelanggaran tata tertib atau salah laku. Maklumat yang mungkin menjadi asas kepada jenayah akan dihantar kepada Jawatan Kuasa Penilaian Maklumat, IEC, bahagian rekod dan pengurusan maklumat untuk tindakan selanjutnya. Keempat ialah Sekretariat Tata Tertib yang menyelia dokumen yang berkaitan dengan proses tata tertib untuk disemak oleh pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan. Bidang kelima ialah pematuhan, di mana ia melaksanakan inspektorat pematuhan melalui penguatkuasaan undang-undang, peraturan, perintah tetap Ketua Pesuruhjaya, kod etika dan SOP yang terpakai kepada semua anggota SPRM. Akhir sekali, tadbir urus iaitu untuk menjamin tadbir urus organisasi dilaksanakan dengan berkesan merangkumi isu integriti untuk mencegah rasuah dan pelanggaran disiplin.